merujuk kepada 020600 iaitu SPRM Perundangan dan Pendakwaan, dan juga kepada 030100 iaitu di bawah Peguam Negara berkenaan dengan pendakwaan juga. Saya waktu penubuhan Kabinet dan Kerajaan baru Perikatan Nasional mengalu-alukan kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan segala pelantikan yang dibuat mestilah merupakan satu pelantikan yang boleh orang kata apa mengatasi acid test berkenaan dengan kebersihan, iaitu tidak ada apa-apa kes yang dikenakan kepada mana-mana mereka yang telah dipilih sebagai menteri dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri. Kita mengalu-alukan kenyataan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana kita melihat iaitu bahawa kerajaan ini telah pun melalui berbagai-bagai orang kata apa rintangan, dan akhirnya pada sekarang ini terbentuk kerajaan yang membuka lembaran yang baru untuk negara Malaysia kita ini. Apabila disebut itu bahawa kerajaan yang ini akan terdiri daripada mereka yang bersih dan tidak ada apa-apa kes terhadap mereka, maka harapan saya daripada Padang Rengas dan juga rakyat mengharapkan itu bahawa apa yang dikata hendaklah dikota. Tapi kita juga harus ingat, iaitu segala kenyataan itu tentang satu hal itu, dia bukan sahaja mesti dilakukan, dia mesti dinampak dilakukan. Cuma pada hari ini, saya ingin bertanya kepada pihak SPRM dan juga pihak Peguam Negara, sama ada pendakwaan yang dilakukan sekarang ini merupakan benar-benar pendakwaan yang bersih daripada niat-niat yang tidak baik yang mungkin ada dan wujud pada waktu Pakatan Harapan dahulu menjadi kerajaan. Kita lihat betapa kita merasa begitu duka cita, iaitu apabila rakyat memilih dalam PRU 14 dahulu membentuk sebuah kerajaan yang baru. Sebenarnya di kalangan rakyat mengharapkan benar-benar mereka akan menunaikan segala apa janji yang mereka berikan di dalam manifesto. Tetapi apa yang kita lihat iaitu bahawa soal pendakwaan yang ada berbau pendendaman, itu berdendam, dan ada juga kadang-kadang kes yang telah berjalan setengah jalan kemudian ditarik balik. Ini merupakan satu tindakan yang cukup tidak baik kerana telah dijanjikan dalam manifesto, iaitu bahawa tidak lagi akan berlaku apa bentuk pendakwaan yang terpilih, dan apa yang telah dijalankan mesti diberikan kebebasan kepada mahkamah, kepada SPRM dan juga kepada pihak Peguam Negara untuk mereka menjalankan tanggungjawab mereka tanpa ada apa orang kata apa campur tangan daripada pihak kerajaan. Pada dengan saya nampak kawan saya Tuah Jaya, sila. Terima kasih Datuk Musi. Saya nak mohon penjelasan daripada Padang Rengas. Tadi bila sebut soal acid test yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Paguh. Apa pandangan Yang Berhormat tentang salah seorang Menteri Kanan yang terkait dengan video yang dilihat seolah-olah ditutup siasatannya? Terima kasih. Inilah perkara yang saya bangkitkan, iaitu apa yang kita kata mesti dikota. Rakyat ini bukan rakyat yang bodoh, ya. Rakyat sudah cerdik. Jadi apa yang kita perlu lakukan mesti dilakukan.
Jangan kita kata menghala, oh dulu Pakatan Harapan begitu. Two wrongs do not make one right. Mana kalau salah, tetap salah. Jadi sebab itu saya minta kepada pihak Peguam Negara, pihak SPRM dan juga pihak polis. Janganlah kita ada selective prosecution dan janganlah juga kita ada selective investigation. Apa yang dijanji mesti dikotakan. Kalau tidak, rakyat akan menghukum kita dalam PRU 15 nanti. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Pak Rengas. Yang Berhormat, saya telah sebut tadi kita akan habiskan 90 minit. Dia mula dengan Ketua Pembangkang dan Tapi saya Timbalan telah... Speaker, saya telah bersedia dan senarai telah diberikan kepada kami. Ya, Jadi, betul. Tapi masa terhad untuk 1 jam setengah. Ya, Tuan Speaker, tapi perlu ikut dengan senarai yang diberikan. Sebab itu kami diminta untuk bersedia dalam perbahasan. Ya. Saya tidak diberi peluang untuk berbahas semasa sesi dasar. So, senarai telah diberikan. Dia ada kementerian-kementerian lain juga yang... No, saya faham. Laju Tuan Lutong boleh Speaker, perah. masa telah dilanjutkan. Kalau tidak, kami tidak diberi peluang langsung. Okey. Speaker hanya 5 minit, Ya. itu pun tak dapat. Baik, saya bagi Laju Lutong boleh 3 minit boleh. No, tak Yang cukup, Tuan Berhormat, Speaker. kalau Ambil 5 bagi minit. mula dengan Ketua Pembangkang, berakhir dengan Padang Rengas, itu dah fair lah. Kalau bagi 3 minit kat Jurutung, Kenapa Yang Berhormat daripada... No. tak, kita mesti No, adil. tak cukup. Sebab Ketua Pembangkang mula, Okey, akhir dengan Tuan Speaker, minit. benarkan saya Apa teruskan. masa sikit, Speaker? Benar saya teruskan. Kita bagi Jurutung, Baik. berarti Saya bagi seorang daripada Jelutong, saya minta seorang lagi daripada baik fair. Dipersilakan Jelutong 5 minit. Di mana pun dah ucap juga. Terima kasih. Lepas ni saya minta Tuan Farid Speaker. bersedia. Baik. Saya rujuk kepada butiran maksud bekalan 030500 iaitu di bawah pengurusan kehakiman dan perundangan. Saya ingin tanya kepada menteri yang bertanggungjawab. Bahagian perlindungan ini adalah bahagian yang penting. Kita berbicara tentang perlindungan yang diberikan kepada hakim-hakim dan kekitangan badan perundangan. Saya melihat terdapat pengurangan daripada 9.6 juta kepada 8.1 juta, iaitu pengurangan sebanyak 1.4 juta. Baru-baru ini kita digemparkan dengan 2 orang hakim wanita yang telah meletak jawatan. Pertamanya adalah Yang Arif Rusilah Yop, seorang hakim dari Pulau Pinang. Seorang lagi adalah Yang Arif Wong Chi Lin. Kita harus mengambil maklum bahawa pada masa sekarang Jabatan Kehakiman diberi tugas untuk mengadili kes-kes yang begitu penting dan besar, melibatkan individu-individu yang mempunyai watak-watak penting, boleh saya katakan. So kita harus memastikan bahawa perlindungan yang secukupnya diberikan kepada Jabatan Kehakiman. Saya ingin mempersoalkan, tadi Yang Berhormat Stampin telah membangkitkan tentang peruntukan yang begitu banyak yang diberikan kepada Jabatan Perdana Menteri, projek-projek khas dan sebagainya. Kenapakah tidak kita memantapkan lagi, meningkatkan lagi perlindungan yang diberikan kepada hakim-hakim, terutamanya hakim-hakim Mahkamah Tinggi. Tuan Timbalan Speaker sendiri mengenali Yang Arif Rusilah Yop, hakim yang begitu baik, yang pernah mengadili banyak kes, menjalankan perbicaraan melibatkan banyak kes, tetapi tiba-tiba meletakkan jawatan. Sekarang kita lihat banyak lagi kes yang melibatkan personality yang juga merupakan wakil rakyat sedang dibicarakan di mahkamah. Dan kita juga lihat bahawa ada juga hakim-hakim yang dihadapkan kepada lembaga disiplin dan sebagainya. Seperti seorang hakim Mahkamah Rayuan, Yang Arif Hamid Sultan, yang juga telah dihadapkan ke lembaga disiplin kerana membuat pendedahan yang mengejutkan tentang keputusan-keputusan yang melibatkan mendiang ahli parlimen Bukit Gelugor, iaitu Yang Berhormat Kapal
Kirpal Singh. Saya juga ingin menarik perhatian tentang pengurangan bajet dalam 03-030-800 Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP. Dan saya persoalkan, kenapakah pengurangan daripada 11 juta kepada 10 juta saja? Dan juga Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman daripada 2 juta kepada 2.6 juta kepada 2.5 juta. Timbalan Speaker, perkara-perkara yang melibatkan pengurusan kehakiman dan perundangan adalah begitu penting. Tadi Yang Berhormat Perdana Rengas telah mengatakan bahawa perbicaraan kes-kes penting melibatkan Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Bagan Datuk, Yang Berhormat Baling, semuanya merupakan backbencher daripada Perikatan Nasional. Saya tidak mahu hakim-hakim merasa risau tentang keselamatan mereka. Keselamatan hakim-hakim negara ini tidak boleh dikompromi. So saya merayu supaya menteri-menteri yang terlibat, terutamanya melibatkan pengurusan penghakiman dan perundangan, memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah saya bangkitkan, dan saya minta supaya penjelasan-penjelasan diberikan kenapakah peruntukan kewangan mengenai perkara-perkara ini dikurangkan. Saya juga ingin menyentuh tentang Angkatan Pertahanan Awam. Kenapakah terdapat pengurangan butiran 020400 daripada 157 juta ke 154 juta? Angkatan Pertahanan Awam memainkan tugas yang penting, terutamanya semasa musim Covid dan juga semasa musim Tengkujuh, membantu kita dalam kerja-kerja kecemasan. Saya memandangkan masa tidak mencukupi, Tuan Speaker telah benarkan, saya mematuhi arahan Tuan Speaker, tetapi pada masa yang sama Tuan Speaker, saya merayu supaya masa tambahan diberikan, kerana walaupun ia musim Covid, kita sebagai ahli-ahli parlimen mematuhi arahan-arahan yang diberikan. Bukanlah seperti Yang Berhormat Bera, kita lihat ada gambar yang tular dalam laman sosial, beliau sedang beliau sedang makan dan sebagainya, tidak mematuhi. Tidak dalam butiran. Terima kasih. Jadi bila kita mematuhi, saya berharap Tuan Speaker akan juga memberi kita kelonggaran. Kita mematuhi. Pada hari Khamis yang lalu kita telah menjalani satu lagi Masa sudah habis, Jelutong. Masa sudah Tuan habis. Speaker, bolehkah saya minta supaya kelonggaran diberikan kepada ahli Tak ada longgar, lain semua ketat. untuk teruskan. Semua dah ketat dah. Saya dah bagi dah ruang yang secukupnya. Baik. Terima kasih Jultung. Sekarang saya jemput Terakhir Yang Berhormat Farid.